السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita ucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada hari terakhir tahun 43 Hijrah, dah banyak sangat dah. Kita berada pada hari-hari terakhir dan insya-Allah esok kita masuk ke tahun yang baru. Maka hakikatnya kita makin tua, kita makin dekat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai sahaja ajal, tempoh expired date kita, la yastakhiruna sa'ah, takkan lewat walaupun satu saat, satu detik, wala yastaqdimun, juga takkan awal walau sedetik. Membayangkan janji Allah Subhanahu wa taala terhadap nyawa kita ini merupakan suatu janji yang pasti. Dan hakikatnya umur kita sebenarnya bertambah. Kalau mungkin usia saya baru 43, hakikatnya esok dah masuk 45. Jangan seronok sangat Nabi 63 tahun wafat. Benar, Nabi SAW wafat 63 tahun, tapi dalam perkiraan hijrah, bukan dalam perkiraan Masihi. So agak-agak kalau kita bila pula akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap pada hari yang penuh keberkatan ini, di penghujung hari nanti waktu asar, antara waktu-waktu yang baik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kurniakan kepada kita keberkatan waktu dan juga keberkatan usia. Bukan panjang usia itu yang kita nak. Panjang usia itu merupakan sesuatu pemberian yang tidak semestinya mendatangkan kebaikan. Ada orang yang usianya pendek tapi hayat dia panjang. Contoh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, umurnya 45 tahun saja. Kahwin pun tak sempat. Tapi Al-Imam Nawawi tinggalkan kepada kita karangan-karangannya yang sangat-sangat berharga. Syarah kepada Sahih Muslim, kitab Minhajut Talibin, kitab Al-Adhkar, Riyadhus Salihin dan sebagainya, yang hampir setiap masjid surau mengajar kitab-kitab Al-Imam Nawawi. Benar usianya mungkin pendek, tapi hayatnya panjang dan disebut-sebut sampai hari ini. Baik, saya tak nak cerita sangat pasal hijrah dan sebagainya. Hari ini nak tengok bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan masyarakat. Satu perkara yang kadang-kadang kita terlupa, sebab kadang-kadang mungkin hubungan kita dengan Allah baik, tapi kita lupa di sekeliling kita ada manusia-manusia yang dalam pelbagai segmen. Adanya warga emas, sebab orang tua dia pun tak bagi, terasa. Adanya kanak-kanak, adanya remaja, adanya golongan kurang upaya, ada wanita, ada pekerja dan sebagainya. Maka saya hari ini suka untuk berkongsi bagaimana Nabi SAW berinteraksi, bermasyarakat dengan orang-orang yang kelainan upaya ini. Sebab mereka juga sebahagian daripada masyarakat. Dan mungkin ada sebahagian ahli keluarga kita yang Allah Ta'ala uji dengan diberikan dengan kelainan upaya. Saya duduk di sektor pendidikan. Lentek pun tak sempat nak tanggal lentek. Kita ada kelas-kelas PPKI, kelas-kelas pendidikan khas inklusif dan sebagainya. Kenapa? Sebab kita nak anak-anak ini tetap diberikan hak yang sepatutnya. Sebab kadang-kadang mungkin mereka kurang dari satu aspek, tetapi mereka lebih daripada aspek-aspek yang lain. Saya ada pengalaman berceramah di Persatuan Orang-orang Buta di Brickfield. Saya ceramah dengan tuan-tuan, okey, tuan-tuan tengok saya ceramah dengan orang-orang macam tu, dia tak pandang saya, terasa saya. Tapi saya ceramah, setiap satu butir perkataan saya mereka ingat satu-satu. Allah Ta'ala beri kepada mereka walaupun tak nampak, hati mereka cerah.
Kita yang nampak penglihatan 6/6 tapi kadang-kadang selalu lupa. Maka sebab ini kita nak tengok kenapa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bagi kepada kita nikmat, yang mana nikmat jasmani ini tak semua orang akan dapat. Sebab itu disebut wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, kamu takkan dapat hitung dengan apa saja alat. Ihsa maknanya hitung dengan gunakan alat. There's no device yang boleh hitung, kira. Wujudkanlah any kind of supercomputer takkan dapat hitung nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala ini. Sebab tu dalam keadaan ini Nabi SAW sebagai seorang yang bawa rahmat kepada alam ini, Nabi senantiasa bagi galakkan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kelainan upaya ini, ataupun kita sebut mungkin kecacatan ini, dengan untuk apa? Agar mereka ini senantiasa bersabar, dan Nabi beri mereka khabar gembira akan syurga. Sebab itu disebut oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata dia, aku dengar Nabi SAW sebut satu perkara. Apa dia? Innallaha qala idza ibtalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabara awwadtuhu minhumal jannah. Apa maksud dia? Jika hamba aku ini diuji, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan apa? Dengan bihabibatayhi, dengan dua habibah. Allah Taala gambarkan mata ini sebagai benda yang paling manusia suka. Tuan-tuan yang tak pakai kacamata macam saya ni mungkin tak rasa sangat. Saya pakai kacamata ni sejak umur 15 tahun. Power sebelah ni 550. Sebelah kanan 150 je. Kalau pakai mask, kalau bercakap confirm. Berkabus. Keluar kereta, pasang ekor sedap kan, keluar tu dia macam rasa dekat genting. Itu baru sikit Allah Ta'ala tarik nikmat tu. Malam nak drive kereta pula silau. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jika hamba aku ini diuji dengan kedua bahagian yang dicintai, iaitu kedua matanya, dan dia sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa Allah kata? Awwatuhu bil jannah. Aku akan gantikannya dengan syurga. Masya-Allah. Kita yang ada penglihatan ini, belum tentu Allah Ta'ala akan bayar penglihatan kita dengan syurga. Sebab tu kadang-kadang kita yang ada lengkap panca indera yang 5, Allah Ta'ala tempelak kita. Apa kata Allah? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami campak dalam jahannam itu ramai, majoriti daripada kalangan manusia dan jin. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada mata hati tapi tak nak memahami. Yafqahun makna memahami, ambil iktibar terhadap sesuatu perkara. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata tapi tak nak tengok. Kita kadang-kadang tengok aksiden kan? Rakyat Malaysia ni perangai aja tengok aksiden di slow. Tapi adakah dia ambil pengajaran? Tak, di slow time tu je. Nak sampai ke aksiden di slow, lepas tu dia pecut pula 180. 200 pecut balik. Kenapa? Sebab a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada Quran yang mereka boleh baca dengan mata mereka. Tapi adakah mereka baca Quran dengan mata mereka? Tak. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ada telinga, tak dengar. Tuan-tuan, tak wajib dengar tazkirah saya, hak wajib dengar khutbah Jumaat dah. Tuan-tuan nak lena sekarang, fadal, silakan. Tapi hak yang wajib ni khutbah ni. Tapi khutbah tu sekarang lah ramai lena. Takut dengan ustaz-ustaz lena sekali. Dia jaga time, barakallahu li wa lakum bil Quranil azim. Tu dia jaga sungguh lah, sebab dia tahu time tu nak habis dah. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan suatu kenikmatan. Untuk apa? Kerana kedua bahagian itu suatu bahagian yang sangat-sangat dicintai. Tuan-tuan, bukan senang. Saya pernah lihat satu naskah Quran Braille tebal. Kita sekarang boleh baca Quran dekat dalam handset kita. Any kind of device kita boleh akses kepada Quran. Tapi adakah kita makin rajin baca Quran? Kita yang ada mata ni,
Sebab tu Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah Subhanahu wa taala uji ini, dan disebut dalam riwayat yang lain disebut, aku hanya redha dengan syurga sebagai balasan bagi seseorang yang dua bahagian yang dicintai ini aku ambil, dan yang menanggung dengan kesabaran dan juga mengharapkan pahala. Sebab tu tuan-tuan, dalam keadaan ini sesiapa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan sesuatu kekurangan, kita jangan pandang mereka sebagai segmen yang rendah dalam masyarakat. Mereka ada peranan-peranan penting dalam masyarakat yang kadang-kadang kita tak indahkan. Sebab tu kita yang so-called normal person ini, so-called complete person ni, jangan kita beranggapan kita yang superior. Tidak. Sebab tu Nabi SAW tunjukkan kepada kita bahawasanya apa? Bahawasanya walaupun Nabi SAW seorang yang paling sempurna, tetapi Nabi SAW tetap melayani mereka dengan baik. Sebab tu disebut dalam satu riwayat, kata Jabir bin Abdullah, dia kata Nabi SAW pernah sabda, dia kata, bawalah kami kepada orang yang memiliki penglihatan, yang beri Al-Basir, yang tinggal di bumi Waqif ini, agar kita boleh kunjungi dia. Dan yang dimaksudnya Al-Bashir ini ialah apa? Ialah seorang yang buta. Nabi nak tengok dia, Nabi nak ziarah dia. Tuan-tuan, kita duduk di Kuala Lumpur ni, kalau kita tengok pedestrian walkway kita yang tepi jalan yang di BKL sediakan, kalau kita tengok pada susunan batu bata itu, di tengah-tengah dia ada something, betul tak? Yang ada garisan-garisan tertentu. Kita kadang-kadang lupa, itu guideline untuk rakan-rakan kita yang ada masalah penglihatan, gunakan tongkat mereka untuk berjalan. Kita pula ada motor parking atas tu. Kita nak buka gerai, tak salah tuan-tuan, buka gerai cari makan. Tapi kita letak gerai kita atas pejalan, tempat jalan kaki yang dikhaskan untuk pejalan kaki, dan di sana adanya tempat panduan orang-orang sebegini berjalan. Cuba bayangkan kalau kita sedemikian. Sebab tu saya selalu sebut, saya datang ke mana-mana masjid utamanya, andai tuan-tuan parking kereta, parking motor, fikirkan juga laluan untuk saudara-saudara kita ni masuk. Ada yang mungkin berkerusi roda, walaupun mereka berkerusi roda, mereka datang masjid. Ada yang tak nampak dengan berbantuan tongkat datang masjid. Kita yang sempurna, apa salah kita berikan kepada mereka sedikit laluan? Nabi SAW antara orang yang sangat benci kepada orang yang suka body shaming, orang yang suka pandang rendah kepada mereka-mereka yang ada kekurangan ini. Daripada Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud. Abdullah Ibn Mas'ud ni seorang sahabat Nabi, yang mana Abdullah Ibn Mas'ud ni, dia dari sudut fizikal dia ada abnormality sikit lah. Betis dia kecil, tak ada isi, kecil, macam pelari maraton kan, betis dia kecil je. Satu hari, bila mana Abdullah bin Mas'ud ni panjat satu pokok nak ambil kayu untuk buat kayu siwak. Maka bila mana dia naik tu, maka tersingkap kaki dia, yang sangat kurus, dan angin pula tolak, maka dia pun duduk bergoyang lah kiri kanan ni. Maka yang lain pakat-pakat suka. Anak-anak kita sebut hari ni jadi bahan. Mereka membahan Abdullah ibn Mas'ud sebab betih dia kecil sangat. Mana dia morak betih kecil, kecil sangat. Maka dalam keadaan ini, bila mana Nabi SAW dengar tertawanya sahabat-sahabat yang lain, memerhatikan kaki Abdullah bin Mas'ud yang kecil, apa istilah, chicken leg, jadi istilah chicken leg, kecil, badan besar, kaki kecil, chicken leg. Maka Nabi tegur, kenapa ketawa ni? Sahabat kata, kami tertawa sebab tengok kaki dia kurus sangat ya Rasulullah, tak padan dengan badan. Apa Nabi sebut? Aku bersumpah wallahi, yang mana Allah itu pegang jiwa Nabi SAW. Apa kata Nabi? Kaki Ibn Mas'ud tu walaupun kecil, kalau ditimbang amalan dia, kaki Ibn Mas'ud tu lebih berat amal yang dibuat oleh kakinya daripada Bukit Uhud.
Sebab tu kita jangan pandang rendah orang yang mungkin ada kekurangan-kekurangan ini. Kenapa? Sebab kadang-kadang amal mereka lebih banyak daripada kita. Mereka tidak sempurna, tapi amal mereka mengalahkan kita yang sempurna. Mereka semalam ke kemarin saya tengok ada suatu pasangan pengantin enggak, yang mana dia lafazkan akad nikah tu guna bahasa isyarat, tuan-tuan. Saya nak cuba bayangkan, sebab saya tak pernah lagi interaksi dengan golongan yang gunakan bahasa isyarat dalam kerja saya. Dengan orang buta saya pernah, dengan kanak-kanak yang ada yang masalah lain, tapi dengan yang ni saya belum pernah lagi. Saya cuba nak membayangkan bagaimana mereka baca Quran. Menggunakan tangan sahaja untuk ekspresi Al-Quran itu kepada Allah. Kita yang sempurna. Sebab tu Nabi SAW dalam satu riwayat, ada seorang Ansar datang jumpa Nabi SAW, dan juga seorang sahabat yang namanya Atban bin Malik. Dia kata, ya Rasulullah, aku ini orang yang penglihatannya lemah, mungkin rabun dan sebagainya, dan aku mengimami salat kaum aku. Ini hebat kadang-kadang orang yang penglihatan mereka bermasalah ni. Berapa ramai di antara mereka yang mata tak nampak tapi hafal Quran. Hafal Quran. Kita ni qul ya ayyuhal kafirun duk tukar lagi. Tak jumpa hujung. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Duk ulang satu je. Datang orang belakang tegur, "Dei lakum dinukum terjumpa," kadang-kadang. Berapa ramai masyayikh di Al-Azhar sebagai contoh yang mereka itu buta, tapi boleh melihat seolah-olah lihat. Saya lihat saya tertonton satu rancangan temu ramah di sebuah negara Timur Tengah. Ada seorang budak ni, umur dalam 9-10 tahun. Mata tak nampak, penglihatan dia bermasalah. Memang sejak kecil lagi dilahirkan dengan tanpa penglihatan. Hafal Quran. Bila pengacara tu tanya dia, kalaulah Allah Ta'ala bagi kamu satu je peluang untuk lihat, only once in a lifetime, untuk tengok what you really want to see and want to look, dia kata, saya nak tengok mushaf Quran tu bagaimana. Dia nak tengok tulisan Quran yang dia hafal tu macam mana. Kita Quran yang bersusun-susun ni, ada tak orang sentuh? Cuba baliklah tanya isteri kita, Quran yang abang hadiahkan waktu nikah tu awak baca habis tak ke? Ke sayang simpan dalam kotak sampai ke sudah? Tu bukan sayang, tu bangang nama dia. Quran ni dia kena baca sampai Quran tu jadi tebal. Sesuatu buku yang dibaca, kebiasaannya buku tu akan lebih tebal daripada saiz asal kita beli, sebab kita pegang selalu. Tuan-tuan boleh bayangkan orang yang sebegitu. Maka dia kata apa? Bila aku imamkan solat, dia kata jika hujan turun, lembah yang berada di antara kami ni banjir, dan sehingga dia kata tak boleh, aku ni susah nak pergi masjid dan imamkan mereka. Lelaki ni kata, maka Nabi SAW dia kata, ya Rasulullah, aku harapkan engkau datang kat rumah aku, solat dekat rumah aku, dan tempat engkau solat tu akan dijadikan sebagai masjid. Maka Nabi sebut apa? Aku pergi. Tuan-tuan tengok, seorang manusia biasa, he's nobody, orang buta tetapi pemimpin nombor satu negara pergi layan dia. Kita kadang-kadang mungkin ada sahabat kita yang mungkin ada kecacatan dalam saf, kita buat endah tak endah, padahal nak menghadap Allah. Nak menghadap Allah. Tengok bagaimana Nabi SAW. Maka disebut, aku akan pergi, dan kata Atban, Rasulullah dan Abu Bakar datang keesokan hari dia dan minta izin untuk masuk ke rumah lelaki tersebut. Maka dia kata, aku izinkan. Nabi tanya, dekat mana yang kamu nak aku jadikan ruang salat? Maka dia pun sebut, maka Nabi pun salat di situ, dan akhirnya tempat itu dijadikan musalla ataupun ruang salat bagi dia dan juga kaum keluarganya. Dan ada riwayat yang lain sebut bagaimana Nabi SAW concern tentang apa? Tentang keperluan mereka ini. Disebut dalam satu riwayat, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, disebut bila mana ada seorang perempuan ni dia ada masalah jiwa sikit.
Mungkin pada dia ada masalah mental sikit menyebabkan dia ni kurang. Istilah bahasa sekarang, dia kurang sikit. Yang mana wanita yang kurang sikit ni, yang ada masalah mental sikit ni, satu hari dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, I have something to say." Atau aku nak something pada engkau ya Rasulullah. Maka Nabi kata, "Ya fulanah." Fulanah ni satu gelaran, sebab Nabi tak nak mention nama dia siapa. Tak nak diskredit dia tu siapa. So di dalam bahasa Arab ada istilah fulan dengan fulanah. Kita dalam sebenarnya si Polan bin si Polan kan. Maka dia kata, "Ya fulanah, pilihlah jalan yang engkau ambil, dan engkau ceritakanlah." Maka Nabi dan juga perempuan itu duduk di tengah-tengah jalan. Makna Nabi tak nak nampak seolah Nabi berduaan dengan perempuan tersebut. Dan dia kata Nabi berdiri bersama-sama dengan orang ramai di jalan. Di sepanjang jalan tu orang ramai pakat duk tengok Nabi SAW layan dia. Tak pernah Nabi paling walau sedikit pun. Allahu Akbar. Kita ni kadang-kadang anak kita balik cerita pun kita kata ayah sibuk. Satu anak kita yang sempurna. Bayangkan orang yang tak sempurna pun Nabi layan. Saya ni Allah Ta'ala rezekikan duduk di jabatan pendidikan, jaga prasekolah kan, masuk kelas prasekolah, pakcik pun pakcik lah kan. Dia cerita macam-macam. Tuan-tuan, kadang-kadang saya duduk dengar, bagi mereka cukuplah kita duduk dan dengar. Cukup. Kenapa? It makes them very happy on that point. Sebab kita telah pun berikan mereka satu bentuk perhatian. Maka berikanlah perhatian. Dan Nabi SAW sendiri pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab Nabi pernah a bit ignore kepada salah satu daripada golongan ini. Kita bacakan surah Abasa wa Tawalla. An ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasaddaq wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha. Ayat 1 sampai 10 surah Abasa. Tuan-tuan ada telefon bimbit, buka aplikasi, tengok makna dia apa. Saya tak nak baca. Apa yang berlaku? Satu ketika Nabi SAW tengah bernegosiate, tengah berdakwah dengan Sadatul Quraisy. All the Lord of the Quraisy, Nabi tengah bersembang dengan mereka. Apa sebab nak ajak masuk Islam? Sebab Nabi beranggapan pada ketika itu kalau Nabi menyantuni golongan VIP ni, for sure yang lain akan ikut. Biasalah kita ni kalau dapat tangkap kepala, yang biasanya yang bawah akan ikut sekali kan. Mungkin pada ketika itu ijtihad Nabi. Tiba-tiba dalam keadaan ini datang Nabi tengah duduk sibuk-sibuk bercakap ni, datang seorang yang nama dia Abdullah ibni Ummi Maktum. Abdullah ibni Ummi Maktum ataupun digelar sebagai Ibnu Ummi Maktum, yang mana seorang sahabat yang dia ni buta dan dia antara golongan awal masuk Islam. Very senior in Islam. Waktu orang lain tak mau Islam lagi, dia emang dia pioneer masuk Islam. Maka bila mana Abdullah ibn Maktum masuk, waktu tu terus jumpa Nabi SAW. Ialah kita tak salahkan dia tak nampak apa yang Nabi tengah buat. Dia terus terjah Nabi SAW, tanya macam-macam. Nabi pula macam kejap, wait a minute, tengah cakap dengan VIP. Maka dalam keadaan ini Nabi pula muka a bit masam. Nabi tarik muka sikit. Kita kan kejap, dia tak nampak apa muka kita kan. Tapi apa yang jadi, Allah Subhanahu wa ta'ala tegur Nabi. Nabi masam muka, Nabi paling muka. Allah tak kata abasa wa tawalla. Kamu masam muka dan kamu paling. An ja'ahul a'ma, tak kala mana datang seorang buta kepada kamu. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan diri dia daripada dosa. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia nak dapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu manfaat bagi dia sebab dia Islam dah. Cuba tuan-tuan bayangkan,
seorang Nabi yang sedang berdakwah dengan VIP Quraisy. Bukan Nabi tak layan, Nabi kata kejap, tapi dalam keadaan Nabi palingkan muka dan Nabi bermasam pada dia, Allah Ta'ala tegur. Kita hari ini, bagaimana layanan kita terhadap sahabat-sahabat kita yang Allah Ta'ala uji dengan kekurangan ini? Tandas OKU kita bagaimana? Kemudahan OKU bagaimana? Adakah kita sediakan kemudahan yang baik? Itu yang pertama. Dan yang kedua, adakah kita yang normal ini juga gunakan kemudahan mereka? Kita sedar parking kereta kan? Sedar parking OKU kan besar. Cuba tuan-tuan sekali bawa kursi roda, letak dalam kereta masing-masing. Kita parking tempat biasa, cuba keluarkan kursi roda tu daripada kereta kita. Bagaimana? Buka pintu, kata orang Perak celah sikit ya. Kursi roda bersama. Sebab tu orang buat parking OKU tu besar. Kita kancil 650 lah. Ke kita smart photo kecil lagi. Ambil parking OKU dengan harapan tak ada kot orang nak OKU datang Masjid At-Taqwa. Mana hang tahu? Jangan pernah sesekali kita ambil hak mereka. Kenapa? Sebab kalau Nabi buat macam ni pun Allah Ta'ala tegur, apa dah lagi kita? Nabi paling muka je dan bukan dia nampak pun. Nabi masa muka dia tak nampak pun, tapi Allah Ta'ala tegur perbuatan Nabi SAW. Dan kata Ibnu Katsir sebab apa Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk apa? Jangan bataskan bagi peringatan ni kepada orang tertentu. Ya tak, peringatan untuk ingat Allah ni kepada semua. Masjid sepatut untuk semua kan? Pengurusan masjid, sekolah, apa sahaja kemudahan awam kena fikir tentang soal-soal OKU ini. Tuan-tuan, kita naik kenderaan awam sebagai contoh, naik MRT, naik LRT dan sebagainya. Walau tak ada pun, please don't sit on their seat. Tak apalah kita berdiri kejap, apa salahnya? Walaupun tak ada. Kan kita sihat ni, anak muda 18 tahun angkat dumbbell 30 kilo, tiba-tiba duduk kat kursi perempuan mengandung, malulah. Ya. Kenapa? Sebab kita belum diuji sebagaimana mereka. Ya, kita sihat sekarang, tapi kita belum diuji. Siapa tahu one day dapat sakit kencing manis, potong kaki, tak OKU kita. Ya. So tuan-tuan sekalian, saya bawa topik ini kenapa? Sebab kadang-kadang kita lupa mereka ini juga sebahagian daripada segmen masyarakat. Walaupun bilangan mereka sangat-sangat minoriti, kecil, tetapi jangan kita beranggapan mereka tak ada apa-apa ustaz. Mereka tak ada apa-apa pun, kalau kita ambil sikit pun tak ada masalah, seorang je terkesan. Allah Ta'ala tak pernah bezakan antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Allah Ta'ala hanya pandang kita daripada ketakwaan kita kan. Inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hujung ayat tu Allah Ta'ala bagi satu penegasan, apa dia? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan siapa-siapa. Bukan engkau sebagai seorang penceramah duduk kat depan kau mulia, tak. Yang paling mulia atqakum. Ya? Dalam keadaan ini tuan-tuan, Nabi juga jadi orang yang sangat suka ringankan kesulitan yang dihadapi oleh golongan-golongan ini. Kata seorang sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, Nabi satu ketika datang Ibnu Ummi Maktum, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ummi Maktum dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah. Dan satu ketika dalam keadaan tertentu turun ayat Al-Quran yang mewajibkan semua orang jihad. Maka Ibnu Ummi Maktum yang pada ketika itu buta, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, kalaulah aku ni mampu jihad, aku juga nak jihad." Maka dalam keadaan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj haraj.
Allah Ta'ala ringankan beban mereka untuk apa? Untuk mereka tak sama-sama pergi ke jihad. Tapi dalam keadaan Abdullah ibn Ummi Maktum itu buta pun, dia tetap nak berjihad. Kita yang sihat-sihat ni bagaimana? Adakah kita sanggup taat perintah Allah walaupun kadang-kadang agak sukar perintah Allah tu? Ya? Nak datang ke masjid sebagai contoh kan? Kan senang nak cari parking. Saya berceramah tak apalah, ada parking khas untuk ceramah kan. Tuan-tuan hak yang lain saya faham, kadang jalan kaki jauh. Tapi kita sihat. Kita tak ada apa-apa halangan. Bayangkan seorang sahabat yang nama dia Abdullah ibnu Ummi Maktum nak pergi jihad walaupun dia buta. Dan ada seorang lagi yang nama dia Amru bin Al-Jamuh. Amru bin Al-Jamuh. Yang mana Amru bin Al-Jamuh ni kaki dia problem sikit. Kaki dia tempang. Ada cerita Amr bin Al-Jamuh, tapi tak sempat cerita tentang bagaimana dia masuk Islam. Amr bin Al-Jamuh ini, Nabi ada satu polisi yang nak pergi perang, for sure kena orang sihat-sihat kan. Dan orang-orang yang tak mampu Nabi tak galakkan dah, sebab mereka ada halangan yang dibenarkan oleh syarak. Tapi satu ketika bila mana perang Uhud berlaku, kata Amr bin Al-Jamuh, ya Rasulullah, anak-anak aku cuba halang aku nak pergi perang. Sebab anak-anak tahu ayah, tak payahlah ayah. Kaki ayah pun tak sihat. Ayah nak pergi perang juga. Maka dalam keadaan ini Nabi sebut, wahai Amr bin Al-Jamuh, aku kenal kamu. Kamu pun bukanlah sihat sangat. Dan kamu tak pergi perang pun tak apa. Dan Nabi pula berpaling kepada anak-anak dia. Wahai anak-anak, kalau ayah kamu nak pergi perang, silakanlah. Seolah-olah Nabi letakkan satu bentuk keharusan. Tak ada paksaan, tapi kalau nak pergi perang, silakan. Dan Amr bin Al-Jamuh ini akhirnya terbunuh dalam perang Uhud. Dan dalam keadaan ini, kata Nabi SAW, seolah-olah aku lihat kamu berjalan di syurga nanti dalam keadaan kaki kamu sihat. Allahu Akbar. Sebab tu hadirin sekalian, kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kenikmatan hidup ini, Allah Ta'ala bagi kita kesihatan. Sebab tu Nabi pernah sebutkan, irtanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 sebelum datang 5 pun kara. Apa dia? Syababaka qabla haramik. Waktu muda, orang muda atas, anak-anak yang masih sekolah, qabla haramik. Malu saya pernah tengok saya biasa solat tarawih di masjid negara. Ada seorang hamba Allah ni kaki dia problem, tapi dia boleh ikut solat tarawih di masjid negara yang 23 rakaat habis 10.45 tu every day, every single night, tak pernah tinggal. Saya pandang imam besar pandang saya kata, kami kata malu kita. Anak-anak muda yang sihat macam Tuan Pan Azam 23 ni dak 8 wassalam. Kalau sampan balik rumah sambung gagah kan. Nabi sebab apa? Wasihataka qabla saqami. Waktu sihat kita sebelum datang sakit. Sebab waktu sihat kalau kita ibadat, andai waktu sakit tak ibadat, Allah Ta'ala akan tuliskan pahala kita walaupun tak mampu ibadat. Wa ghinaka qabla faqri. Waktu kita ada kesenangan hidup, Allah Ta'ala bagi kemampuan sikit sebelum Allah Ta'ala uji kita. Waktu harga barang tak naik bukan main, makan tak ingat dunia, harga barang naik baru nak puasa. Puasa sunat Ustaz, harga barang naik contoh. Alhamdulillah, at least sedar. Tapi jangan kerana itu baru nak sedar. Wa firagaka qabla syughlik. Waktu kita lapang ini sebelum Allah Ta'ala bagi kita kesibukan tertentu. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla maut. Waktu hidup kita ini sebelum Allah Ta'ala uji kita dengan kematian. Sebab apa? Bila mana kita mati je, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salat. Mati je kita ni tak ada peluang dah buat amal ibadat. Nak sembahyang tak boleh sembahyang dah. Nak puasa tak boleh puasa dah. Nak sedekah tak boleh sedekah dah. Kecuali 3 je. Soalnya, adakah kita yakin 3 tu kita dapat? Doa anak yang soleh, saya rasa berapa orang yang benar-benar yakin anak dia doakan dia?
Payah. Pok sakit pun tak pergi lawat. Seronok vacation mana-mana, lupa telefon mak ayah. Tak. Anak muda kan duk minum Starbucks, pernah kau kongsi dengan mak? Agak-agak kita ingat mak kita. Dan kita yakinkan nak kita doakan kita. Aw ilmun yuntafa'u bih. Ilmu apa yang kita sampaikan kepada orang? Dan adakah sedekah jariah yang kita berikan kepada agama Allah ini yang berterusan sampai bila? Sebab tu kita yang sihat ini, kita yang diberikan peluang ini, jangan kita abaikan. Dan dalam masa yang sama lihat juga sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita, anak-anak kita. Kenapa? Sebab mereka juga ada hak dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, balikkan kita tengok, kita parking betul tak? Halang tak jiran kita nak keluar? Yang mungkin jiran kita ada anak kurang upaya, yang mungkin dalam rumah dia ada orang yang gunakan kursi roda. Nanti waktu kita solat, tengoklah di sebelah kita ada tak sahabat-sahabat kita yang mungkin tak nampak. Betulkanlah soft dia, bukan kita ambil gambar, ambil video masuk kat TikTok kita. Betul buatlah video sedih, hang tak tolong pun. Andai kita keluar nanti, tengok ada yang nak melintas jalan, ada yang nak pergi ke mana-mana, hulurkanlah bantuan. Sebab kita tengah senang. Sebab takut-takut andai kita susah nanti, tak ada siapa-siapa pula yang nak tengok kita. Jadikan hari akhir di tahun hijrah ini hari untuk kita tanam azam untuk jadi orang yang lebih baik. Benar kadang-kadang iman kita ni bertambah dan juga kurang, tapi sekurang-kurangnya tanamkan azam, pasangkan niat untuk berbuat baik. Sebab akhirnya nanti Allah Ta'ala akan bagi kekuatan kepada kita. Tapi andai kita tak pernah pun pasang niat untuk buat baik, tak pernah berazam pun nak buat baik, maka jangan mimpilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bantu kita. Sebab tu saya seru sekali lagi, pada hari Jumaat terakhir tahun ini, Allah Ta'ala jadikanlah kita orang-orang yang menyembah Allah, tidak mensyirikkannya, memandang manusia lain dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Sebab apa? Kalau kita tolong semua orang, pastinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tolong kita. Sebab kehidupan kita bukan di sini semata-mata. Kehidupan kita yang paling nak kita tujulah akhirat nanti. Saya tinggalkan semua dengan kata-kata, ambillah peluang yang ada. Lagi azan nak masuk 2 minit lagi, saya saja nak berhenti awal supaya kita ada masa untuk kita fikir, untuk kita tenung balik. Di mana kita dengan Allah selama hari ini, di mana kita dengan manusia lain selama hari ini. Saya mohon maaf andai adanya kekurangan kasar bahasa dan sebagainya. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.